A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mahmud Allahu jalla jalaluhu wa musalla alaihi Muhammad wa alihi wal mad'u lahu al-bilad wa rijaluhu. Bismillahi abtadi wa bi kitabillahi ahtadi wa bi sunnati nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqtadi. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini dapat lagi kita meneruskan sedikit sebanyak sesi perkongsian pagi dan kita akan terus kepada topik perbincangan kita Sains Ashabul Kahfi, di mana kita nak memperkemaskan sedikit sebanyak apa yang dah kita bincangkan dalam tempoh 2-3 hari ini dan juga dalam perbincangan harian kita yang kita nampakkan bagaimana untuk kita memahami sedikit demi sedikit Al-Quran yang ada pada tangan kita ini sebagai satu strategi agama, sebagai satu bentuk manual bacaan pendidikan yang Allah berikan kepada kita sebagai satu panduan hidup untuk kita gunakan dan manfaatkan sampailah kita meninggal dunia. Dan akhirnya kita bukan sekadar meninggal dunia, kita meninggalkan satu legasi yang akan disambung pula oleh anak cucu cicit kita. So Rasulullah SAW telah pun membawa satu fenomena di mana baginda bangkitkan agama Islam ini di akhir zaman dengan menggunakan kaedah yang Rasulullah SAW dapat daripada Allah melalui wahyu yang dikirimkan daripada Jibril alaihi salam. Lalu Nabi membawa mesej ini bersama-sama dengannya, bukan satu mesej risalah sahaja. Nabi bawa dengan satu bentuk uswah, satu bentuk strategi yang Nabi tinggalkan, lalu Nabi berikan amanah kepada umat-umat yang akan menyambung legasi Nabi. Tetapi daripada semua itu, dah 1400 tahun lebih, akhirnya kita pula yang membawa mesej agama itu pada hari ini. Okey, setelah 1400 tahun, Nabi memaklumkan awal-awal kepada sahabat Nabi. Waktu Nabi duduk bersama-sama dengan sahabat dalam ruang muzakarah, dalam syura, dalam raudah Nabi itu, nanti tiba-tiba Nabi nampakkan kerinduan Nabi kepada saudara-saudara baginda. Kemudian sahabat yang ada di depan baginda waktu itu mempersoalkan, bukankah kami ini saudara kamu, wahai Nabi? Rasulullah SAW maklumkan, kamu adalah sahabat aku, tetapi saudara-saudaraku itu adalah mereka yang beriman kepadaku walaupun mereka tidak pernah bersamaku. Mereka mempercayai, mereka meyakini, mereka mensidikkan, mereka faham apa yang kita bawa hari ini, Al-Quran yang kita dapat ini, sama seperti mana sahabat-sahabat yang ada di depan baginda. Jadi kita ni, kalau boleh, biarlah kita menjadi saudara yang begitu. Yang kita rasa dekat dengan Nabi, yang kita rasa rapat dengan Nabi, yang kita rasa sangat-sangat memerlukan tunjuk ajar baginda melalui perantaraan kalamullah dan juga sunnah-sunnah yang Nabi dah tinggalkan. So kita tak nak sunnah yang kita pegang hari ini, kan? Nabi cakap, engkau gigitlah sunnahku dengan gigi geraham. So kita ni, adakah kita menggigit sunnah Nabi itu? Ataupun kita hari ini masih lagi dalam keadaan bersangka-sangka dan dalam keadaan kita masih lagi duduk dalam keadaan lalai dan lega. Kalau hari Rabu yang lepas saya bersama dengan Ustaz Ashraf itu, kita nampakkan bagaimana Allah nampakkan kita ni sebagai umat-umat yang ghafilun, umat-umat yang duduk dalam keadaan lalai, leka, lara, dalam keadaan kita diberi penangguhan kerana kita ni lengah. Jadi Allah nampakkan macam tu. So nak jadi saudara Nabi, kita mesti rasa akrab. Akrab ini qarib, gharib ni rasa dekat. Itu maksud dia gharib. So gharib dia ada dua lah, satu gharib yang ghain tu, satu lagi yang ra. Okey, qa ni dinampakkan adalah golongan-golongan macam sahabat karib, sahabat dekat. So kita nak jadi yang akrab. Akrab, dekat, rapat. Kita dengan Nabi nak rasa macam ni. Dua jari yang rapat macam tu. So insya-Allah, so hari ni kita nak, kalau boleh, kita nak membaca dalam bentuk satu strategi agama. Hari ini hari yang saya sedang mencuba satu bentuk eksperimen penyampaian bersama-sama dengan sahabat-sahabat bicara maqasid. So insya-Allah saya akan cuba manfaatkan peluang yang ada ni. So kita buka surah 42:13. Okey. Right, jom berjemaah kita buka surah 42:13 untuk kita sama-sama gunakan
Al-Quran yang ada hari ini untuk kita jadikan dia sebagai satu bentuk strategi macam mana kita nak membaca. Okey, surah 42, 13. Cuba siapa-siapa yang dah ada dekat ruang komen tu, boleh letak dekat ruang komen. Okey. Alright. Dah jumpa 42, 13. Sekejap. Sekejap. Okey. Alright. Share screen. Okey. 42, 13. So kita nak pergi surah 42 ayat 13. Sekarang ni kita manfaatkan skrin yang ada ni. Okey. Boleh nampak 42, 13? Okey, nampak penuh pula Allah kata apa? Allah kata syara'a lakum minad din. Pertama sekali Allah nampakkan syara'a lakum minad din. Ni dekat sini ni syara'a lakum minad din. Okey. Kemudian Allah kata ma wasa bihi nuhan. Dia mensyariatkan lakum bagi kamu minad din, daripada agama, daripada satu bentuk cara hidup. Ma, apa yang wasa diwasiatkan bihi dengannya Nuhan, Nuh, wallazi, dan yang auhaina kami wahyukan ilaika kepada kamu. So ka itu buat masa ni Rasulullah SAW ketika dapat waktu itu apa yang diwahyukan kepada Nabi adalah satu strategi yang sama, foundation yang sama diberikan kepada Nabi Nuh dan kepada kamu. Kamu ketika itu adalah Nabi Muhammad. Untuk zaman kita, fasa kita yang mendapat bacaan ini, kamu itu dinampakkan kita yang sedang membaca ni lah. Kan? Cuma wahyu itu dah ada di dalam bentuk perantaraan kalam yang ada dalam bentuk tulisan. Hari ni dah dalam bentuk teks, dah ada dalam bentuk mushaf. So kita pakai mushaf yang ada ni. Wa ma wasaina, sebagaimana yang kami wasiatkan dengannya Ibrahim, wa Musa wa Isa, kepada Musa dan Isa. An, hendaklah aqimuddin, hendaklah kamu menegakkan agama. Wala, dan jangan tatafarraqu fi, jangan kamu berpecah belah di dalamnya. Kabura 'alal musyrikin, amat besar, amat berat, 'alal musyrikin, atas orang-orang yang musyrik, orang-orang yang munafik, musyrik, fasik, fasad, semua ada pok-pok ni lah yang menduakan sistem Allah ni. Ma tad'uhum, apa yang kamu seru kepada mereka, ilaihi. Allah yajtabi, dia memilih, ilahi, kepadanya, may yasha, yang dia kehendaki, wa yahdi, dan dia memandu, dia memberi petunjuk, dia memberi hidayah, ilahi, kepadanya, may yunib, siapa yang dia nak pilih untuk duduk bersama-sama dengan golongan-golongan yang mendapat satu bentuk petunjuk, satu bentuk wahyu, satu bentuk pedoman yang sangat-sangat menarik ni. Okey, insya-Allah kita nak kupas satu sekali. Pertama sekali adalah ayat 40-13 ni, dan kita nak relatekan timeline dia dengan fenomena Ashabul Kahfi yang bukan berlaku ketika kita sahaja, tetapi dia berlaku dalam banyak perkara yang terlibat daripada zaman Nabi Adam pergilah kepada nabi-nabi yang ulul azmi. Ini kalau semua nama-nama yang disebut dalam ni adalah rasul-rasul ulul azmi. Cuma kisah Nabi Ahmad, kalau ikutkan, Nabi Isa memaklumkan kepada kaum dia, Al-Hawariyun ketika itu, pengikut-pengikut Nabi yang setia waktu tu, akan datang satu Nabi yang dipanggil, yang diberi nama Ahmad. So kita kena tahu, struktur perjalanan Nabi ini mesti dalam bentuk satu konsep timeline. Kalau kita tidak memahami timeline ni, dan kita akan jadi lost. Macam mana kita nak membaca ayat-ayat ni? So kita nak bawa bacaan yang kita dapat ni daripada surah 42 ayat 13 ni dalam bentuk tekstual. Okey, so kita pergi dalam bentuk perkongsian. Okey, menarik sikit hari ni, kita ada conteng-conteng sikit. Okey, apa yang saya nak kongsikan adalah untuk kita memahami satu bentuk timeline. Ini timeline yang kita kena
Kena faham. Okey, mandangkan muka saya dekat atas tu, so saya kena tulis kat bawah. So ini bermula daripada Nabi Adam. So kita relate daripada surah 42 ayat 13. Okey. So pegang pada 42 13. Adam dalam tu dinampakkan 40 13 diwasiatkan kepada Nabi Nuh, kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa. Kamu waktu itu dinampakkan Ahmad. Dan akhirnya sampailah kepada kita di fasa akhir zaman. So kita nak kena tahu ni. Ini timeline yang ramai di kalangan kita sebenarnya kita tidak melihat dalam sudut garis masa yang sebenarnya sangat rapat dan sangat dekat dengan kita. Ini 40-13. Semua nabi-nabi mengalami satu fasa di mana kejatuhan dan kebangkitan. Okey, bermula daripada Adam. Adam bermula daripada sebagai makhluk yang diciptakan. Ini disebut dalam surah 2:30. Okey, dalam 2:30 itu Adam diberi satu kelebihan. Adam diajarkan dengan nama-nama. Ini kelebihan Nabi Adam. Diberi nama-nama. Kelebihan yang ada pada Nabi Adam itu lalu membentuk satu kalimat. Nabi bangkit dengan kalimat. Kalimat. Watammat kalimatillah. Ada ayat tu dinampakkan. Dah tersempurnalah kalimat Allah ni. Siapa yang menyempurnakan? Ni ketika Nabi Ahmad ini. Kalimah ini disempurnakan. Okey. Kalimah yang disempurnakan. Okey, so panjang cerita ni. Ibrahim ada dalam surah 14:24. Disebut dalam surah 14:24. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatin kasyajarah. Kan? Jadi dinampakkan tentang macam mana dinampakkan kalimah yang baik. Adalah ibarat seperti sepohon pokok. So pokok ni yang kita nak kena faham. Pokok yang akan membangkitkan agama lalu menunjangkan satu akar yang teguh. Akar yang kuat ini dia memperteguhkan, dia mencengkam bumi. Bila dah cengkam bumi, dah bangkit, dah naik, dah cantik, kemudian pohon itu akan terlihat. Tetapi pohon itu disempurnakan pada zaman Nabi Ahmad. Sepanjang perjalanan itu, berlaku beberapa ujian. Umat-umat yang mula berpecah belah. Kalau tengok pada 42:13, arahannya adalah an aqimuddin. Diperintahkan aqimuddin. Apa maksud aqimuddin? Aqimuddin adalah mereka ini diperintahkan untuk bangkit. Aqim ni bangkit. Aqimus solah contohnya, bangkitlah untuk mendirikan solah. So aqimuddin. An aqimuddin, bangkit. Ni cerita qum. Qum bangun. Qumil laila illa qalila. Qum ceritanya bangunlah di waktu malam. So perintah bangun itu yang nak kita sama-sama fahamkan. Apa cerita kebangkitan? So Ahmad ini dia diperintahkan untuk bangkit. Wahyu pertama yang Nabi dapat adalah Iqra. Apa Nabi nak Iqra? Nabi diperintahkan untuk Iqra. Apa yang berlaku sebelum daripada fasa kenabian dia? Macam mana Adam diciptakan? Macam mana Nuh diciptakan? Macam mana Ibrahim dibangkitkan jiwanya, rijalnya? Macam mana kisah Nabi Musa? Macam mana kisah Isa? Macam mana sampai kepada dia? Semua ini adalah satu bentuk uswah, satu bentuk contoh. So, pada Nabi Ahmad, siapakah menjadi sampel? Sampel ni adalah semua Nabi-Nabi terdahulu. 24 Rasul dan Nabi yang terdahulu. Itu uswah. That's why Nabi sebelum dia wafat dekat sini, dia tinggalkan kat kita kepada kita dua perkara. Taraktu fikum amrain ma in tamasaktum bihima lan tadillu abada kitaballahi wa sunnata rasulih. So dia tinggalkan dua benda. Pertama kitab dan sunnah. Sunnah ni yang bukan kita hanya melihat sunnah Nabi Ahmad ni seorang saja. Tetapi sunnah yang diperlihatkan adalah dalam semua kategori Nabi-Nabi yang terkaitan.
In between nabi-nabi ni ada lagi tak? Ada. Semua ini adalah nabi dan rasul yang disebut dan tidak disebutkan. Ada nama-nama yang kita kena kenali dan ada nama-nama yang kita kena faham. So, apa maksud Iqra'? Iqra' bukan sekadar baca, tetapi Iqra' adalah kaji. So, kita tukar font sikit. Kita kena tukar colour sikit. Okay. So, Iqra' waktu ni, cerita dia tentang kaji. So, kaji. Apa yang kita nak kaji? Kaji tentang kejatuhan dan pembangunan agama yang dilaksanakan oleh nabi-nabi dan mereka cuba bangkitkan balik agama. Siapa bangkitkan? Nuh, Adam, Ibrahim, Musa, Isa, sampailah kepada Nabi Ahmad dan nabi-nabi yang lain-lain itu adalah mereka-mereka yang membantu Rasul-Rasul Ulul Azmi ni, membawa risalah ni. So, Nuh cuba membawa, membangkitkan. Apa jadi pada Nuh? Nuh bangkitkan tetapi akhirnya jatuh. Dibawa oleh Ibrahim. Ibrahim bangkitkan. Kemudian jatuh di fasa zaman Musa. Musa dapat dan Musa bangkitkan. Kemudian Isa bangkitkan. Kemudian jatuh balik. Kemudian Nabi Muhammad ni bangkitkan balik. Semua Nabi ni berusaha untuk membangkitkan agama-agama yang sudah pun dijatuhkan oleh manusia sendiri. Macam mana mereka jatuhkan? Macam mana mereka rosakkan? Macam mana Nabi nampakkan? Siapa itu golongan gharib? Golongan Ghuraba. Inilah dipanggil Ghuraba. Kalau kita baca, adalah golongan-golongan yang gharib. Mereka gharib sebab apa? Mereka cuba mengembalikan balik apa yang sudah hilang. Apa yang Nabi terdahulu bawa, sudah hilang. So, apa yang Nabi Nuh bawa? Hilang. Ibrahim bangkitkan balik. Ibrahim kena cari balik. Di question yang ni, di question yang tu, dia cari itu, dia cari ini. Sampailah dia jumpa kebenaran. Bila dia jumpa kebenaran, kebenaran itu dibangkitkan oleh siapa? Diteruskan oleh generasi-generasi keluarga Ibrahim. Ibrahim ada anak, nama dia Ishak, ada nama dia Ismail. So, dua keturunan ini mengembang. Satu di tanah Palestin, satu di tanah Arab. Apabila Nabi Ismail berkembang, keturunan dia lahirlah daripada keturunan dan sesugala Ismail itu daripada Nabi Muhammad. Yang lain-lain ini keluarlah nabi-nabi lain sampailah kepada Musa, Isa-nya keturunan-keturunan yang bersambung dan mereka ini membawa peranan-peranan yang sama sebenarnya. Cuma dekat sekolah dulu kita seolah-olah diajar Musa bawa agama lain, Isa bawa agama lain. Ibrahim, kalau dalam buku teks sekolah itu agama Nabi Ibrahim dinampakkan agama Islam. Itu yang kita paling sedih sekali. Okey, padahal kalau ikut memanglah dia membawa satu fahaman yang lurus. Hanif itu sebenarnya bermaksud lurus. So, kalau kita lihat dekat sini, inilah tanda daripada Nabi Adam sampailah kepada kita sepatutnya lurus. Tetapi macam mana hari ini dia sudah menjadi satu agama yang kita tukar sikit, kita buka lebih biru pula. Okey, daripada sini kan kita dapat dia dah mula bengkok, dia bengkok, dia dah bengkok, sini bengkok, semuanya bengkok. Sampai kepada kita ni, wallahualam lah, kebengkokan itu terlalu teruk. Sebab itulah dalam surah Al-Kahfi ayat pertama itu, Allah dah menampakkan tentang kisah. Allah dah bagi kitab ini yang tidak ada kebengkokan padanya. Aiwaja tu cerita tentang tidak ada kebengkokan. So, kita ni adalah golongan yang mana? Kita ini adalah siapa di sisi Allah untuk kita menjadi golongan-golongan yang membangkitkan semula agama yang sudah bengkok. So, part ni kita kena sama-sama fahamkan. So, apa yang Nabi Muhammad cuba bangkitkan? So, kita pergi dalam satu situasi. Tadi kita dah ambil 42, 52. So, 42, 13. So, bila berlaku satu peristiwa Kahfi ni, Nabi Muhammad ketika umur dia kosong, dia ada fasa 40 tahun dan ada fasa 63 tahun. Di mana kita punya kedudukan? Okey, dalam keadaan kita nak kena memahami ni, kita kena tahu. Daripada ni, secara ni kita nak nampakkan the big picture. Kita tulis sikit. This is the big picture yang kita kena tahu. Daripada zaman kosonglah Adam ni sampai kepada kita 2020 ni dah berapa tahun? Panjang kan? So, kita nak pergi ke peringkat ni, kita ambil satu timeline lagi. Daripada Nabi Muhammad ini lahir
sampailah ke Nabi Muhammad wafat 632 Masihi atau dipanggil pada tahun ke-10 Hijrah. Okey. So ini adalah fasa 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Okey, ini fasa Mekah, ini fasa Madinah. So Nabi Muhammad bangkit waktu fasa mana? Nabi Muhammad bangkit fasa di sini. Bila Nabi dah mula masuk ke dalam fasa Mekah. Selama Nabi dapat ini, Islam ketika itu dalam keadaan jatuh. Nabi nak dapat Iqra' waktu tu, Islam tu bukan dalam keadaan yang lurus. Islam itu dalam keadaan yang bengkok. So Nabi nak bangkit balik, Nabi kena berusaha keras untuk membangunkan agama ni sebegitu rupa. 13 tahun proses dia sebelum Nabi nampak jalan apabila Nabi mula masuk hijrah ke Madinah. So 40 tahun ini adalah satu proses yang kita kena tahu. Apa yang berlaku dalam umur Nabi 40 tahun? Ini Iqra' yang kita nampakkan tadi. So, apa yang Nabi kaji? Nabi kena kaji macam mana strategi jatuh bangunnya agama ini dan bagaimana kita nak kena faham pelaksanaan yang Nabi dapat daripada wahyu, daripada Iqra', kemudian Nabi dapat Al-Qalam, kemudian Nabi dapat Muzammil, terus kepada Nabi dapat Mudassir, dan akhirnya Nabi dapat Fatihah. Ini adalah wahyu yang turun lengkap. Ini proses kebangkitan yang kita kena tahu. Macam mana kita nak bangkitkan jiwa kita dulu? So ini cerita dia dalam perjalanan Nabi itu, satu persatu Nabi diperlihatkan kaedah dan cara macam mana untuk membawa masyarakat keluar daripada jahil kepada petunjuk. So Nabi sendiri bingung tak? Nabi sendiri pun dalam keadaan bingung. Wa wajadaka lam fahada. Kita nak kena cari jalan macam mana kita nak bangkitkan Islam ini dalam keadaan yang kembali menjadi agama yang liyuzirahu ala dini kullih, yang mampu untuk bangkit, yang mampu untuk menzahirkan, yang mampu untuk menjadikan kita ini golongan-golongan yang macam mana Nabi nampakkan, saudara-saudara Nabi yang Nabi rindui. So adakah kita hari ini menjadi golongan yang kita kata adalah golongan ghuraba tadi? So siapa fenomena Ashabul Kahfi? Kalau siapa yang follow perjalanan kita pergi ke, dulu kita pergi mana? Kita pergi ke Jerusalem. Waktu kita pergi Jerusalem itu, ni yang mana geng-geng yang pergi Al-Aqsa. Siapa yang dah sampai Al-Aqsa itu, kita tengok balik. Waktu kita pergi ke satu tempat dipanggil Church of Holy Sepulchre. Kan? Kita pergi waktu tu kan? Kalau ingat balik lah. Kita pergi. So, waktu kita sampai dekat ni, dia ada nampakkan macam mana Nabi Isa yang orang kata apa? Yang disimpan jasadnya di sebuah gua. Ini cerita gua. Dekat gua itu ada tengkorak Nabi Adam. Ini version yang disampaikan daripada cerita orang-orang Kristian. Ini macam mana Nabi Isa disalib. Nabi-nabi ni di mana dia mati, di situ dia disemadikan. Itu ada dalam hadis. Nabi Muhammad pun disemadikan dekat makamnya, di rumah baginda sendiri, di tempat tidur baginda. Di mana tempat baginda meninggal, wafat, di situlah dikuburkan baginda. Itu pattern Nabi-Nabi. So, waktu Nabi Isa mencerita ni, dinampakkan tentang ada tengkorak Nabi Adam tu. Tengkorak Nabi Adam, bawah tu ada lokasi disemadikan dalam sebuah gua Nabi Isa. Itu cerita yang kita nak kena pegang dulu. Kalau siapa yang pergi pula ke masjid apa kita pergi? Masjid Al-Qalil. Masjid Al-Qalil dekat mana? Dekat Hebron. Kan? Kita pergi hari tu. So, dekat Hebron, apa kita jumpa? Di bawah tu pun ada satu gua. Dipanggil satu gua, dipanggil Gharus Syarif. Gua yang mulia itu, dekat bawah tu dikatakan ada beberapa kubur. Termasuklah dinampakkan makam Nabi Yusuf
ada makam Nabi Ibrahim, ada makam Sarah, ada makam Nabi Ishak, ada makam isteri Nabi, Nabi yang lain. Itu ada dekat situ. So, bawah dia ada gua juga. Ni cerita gua. Ni pun cerita gua. Sampailah antara Isa ni dengan Nabi Ahmad pun ada cerita satu gua dipanggil Ashabul Kahfi. Sampailah Nabi Muhammad dapat dalam gua Hira. So nampak ini macam mana cerita-cerita Nabi-Nabi terdahulu banyaknya terkaitannya dengan gua. Semua masuk gua. Tak tahulah gua yang kita nak cari mutasyabihat ke muhkamat. So dalam perbincangan kita yang lepas, kita nampakkan tentang satu benda yang kita kena faham. Ada dua maksud. Satu, gua yang ramai orang faham adalah dipanggil Al-Ghar. Ni kalau kita pergi dipanggil Ghar. Siapa yang pergi dekat sana tu? Ghar Hira. Ghar Hira dinampakkan gua. Tapi kahfi bukan gua. Kahfi bermaksud sembunyi. So apa yang kita nak sembunyi? Apa yang tersembunyi? Apa yang hilang? Apa yang sudah hilang daripada kefahaman umat yang kita nak kembalikan? So hari ini proses perjalanan wahyu yang Rasulullah terima daripada zaman Nabi dulu sampailah kepada kita hari ini. Perjalanan itu dah melepasi satu proses yang sangat panjang. So bayangkan Nabi wafat, daripada Nabi umur kosong, Nabi dapat umur 40 tahun. Kemudian Nabi wafat pada umur 63 tahun. 13 tahun, 10 tahun. Pada tahun 632 Masihi. Sekarang kita dah 2020 Masihi. Ada lebih kurang 1400 plus minus perbezaan jarak antara kita dengan Nabi. Rasa-rasa antara ni disambung oleh Abu Bakar, disambung oleh Umar, disambung oleh Osman, disambung oleh Ali. Kemudian masuk kepada satu fasa Muawiyah, disambung oleh Abbasid, disambung oleh Turki, Uthmaniyah. Dinampakkan Uthmaniyah lepas tu jatuh pada 1924. Sampailah kepada kita tahun 2020. So selepas ini 2024 akan menampakkan satu fasa hampir 100 tahun kita sudah pun mengalami kejatuhan. Dah 90 tahun. Tak lama dah tu. Tak lama dah. Bukan kata ni, dia sudah menampakkan 100 tahun perjalanan kejatuhan kekhalifahan. So kita duduk dekat mana ni? Ini adalah fasa kita. Apa yang berlaku selepas Abu Bakar, kejatuhan dia semakin nampak bangun. Islam itu bila Nabi bawa, kita nampak bangkit. Dia macam ni. Kan kalau tengok fasa lah. Dia naik macam tu, lepas tu dia turun sikit Abbasid, dia naik balik, lepas tu dia bangkit. Lepas tu waktu Turki Uthmaniyah, Al-Fatih, dia naik balik, kemudian dia jatuh terus. So kita ni semakin di mana? Di sinilah kita. Kebengkokannya dengan doktrin-doktrin perang salib, dengan apa yang berlaku, ada berlakunya kolonialisme, kemudiannya berlaku lagi berbagai-bagai perubahan yang melibatkan tentang idealism manusia, adanya hedonism, kemudian adanya kapitalism, adanya secularism, kemudian masuk lagi banyak benda-benda yang terkaitan dengan ism-ism yang lain. So apa bicara ism? So bicara ism ni cerita tentang fahaman. So daripada zaman Nabi, yang Nabi bawa ini adalah fahaman Allah. Tetapi bagaimana akhirnya fahaman Allah itu zaman berzaman digantikan dengan idealism
manusia. Fahaman-fahaman manusia dah mula masuk. Sampailah dipisahkan ni, sekularisme dipisahkan agama dengan dunia. Ini yang berlaku kepada manusia. Agama dengan dunia dipisahkan dalam sekularisme. Kapitalisme mengambil tempat tentang fahaman ekonomi. Hedonisme dikaitkan dengan hiburan. So kita ni, yang ni tiga benda ni saja, hiburan, ekonomi dan sekularisme ni, pemisahan agama dengan dunia ni sudah pun menampakkan macam mana manusia ini lari jauh daripada perintah yang Rasulullah terima, kamu yang dapat daripada surah 40:13 tadi untuk membangkitkan agama. So kita nak bangkitkan jiwa siapa sekarang ni? Jiwa anak-anak kita, anak-anak cucu kita, yang akhirnya kita takut sekiranya kita meninggalkan mereka dalam keadaan yang lemah. Ini surah 4 ayat 9. Lemah dalam ayat 4-9 itu bukan menunjukkan tentang mereka ni lemah dari sudut mereka ni badan kecil ke, fizikalnya ke, ataupun mereka ni tak pandai dari sudut akademik. Lemah dari sudut memahami apa tu kitab dan sunnah yang sebenar. Part ni yang kita nak kena faham. Sebab Nabi dah cakap tadi, kita tengok balik dekat atas tu, Nabi cakap apa? Kalau kamu pegang dengan dua benda ni, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Lan tadillu abada. So bayangkan, formula yang kita nak pegang ni daripada zaman Nabi. Nabi pesan dekat Nabi pesan kat sini ni. Kan? Nabi pesan dekat sini. Nabi tinggalkan kepada kita kitab dan sunnah. Kamu tidak akan sesat selama-lamanya. So kita ni nak kena tahu sejauh mana kita daripada fasa Rasulullah selepas kewafatan Nabi sampailah kepada kita, sejauh mana kita sudah mengalami proses peralihan fahaman manusia, fahaman segala macam idealisme dan juga izm-izm yang dibawa oleh manusia ni zaman berzaman. Selepas saja Rasulullah wafat, Al-Quran yang ditinggalkan kepada kita diolah dan juga diubah. Ada yang mengubah mengikut hawa nafsu mereka. Itu yang berlaku kepada kitab Taurat dan kitab Injil. Berlaku tak kepada kitab Al-Quran? Pun berlaku. Sebenarnya kita ni dalam keadaan kita tak sedar, fahaman dan juga apa yang berlaku kepada nenek moyang kita sedikit demi sedikit telah pun mempengaruhi fahaman kita. Pada tahun 1924, sebelum kejatuhan kekhalifahan, kita kena tahu strategi untuk menjatuhkan Islam sudah bermula pada 1905. 1905, apa yang berlaku kepada Aceh melalui Snok Agronje. Ni dah ada yang dah start mengkaji. Snok Agronje, apa yang dilakukan oleh Snok bermula dia masuk daripada tahun 1899 sampailah 1905. Apa Snok buat? Snok hanya nak verify apa yang berlaku kepada umat di Nusantara adalah boleh kita compromise. Maksudnya, umat-umat di Nusantara waktu ni, mereka sudah lagi tidak memahami apa tuntutan yang ada di dalam Al-Quran. Inilah berlaku dalam pemisahan agama. So, bagi mereka, agama hanyalah ritual berbanding actual. So, di sinilah berlakunya pemisahan. Sekularisme termasuklah Al-Quran. Okey. Termasuklah Al-Quran yang dipisahkan antara dunia dan agama. Kita hanya melihat kerja buat kita lebih kepada pembangunan duniawi berbanding kita melihat keperluan kita untuk membangunkan agama seiring. Mereka pisahkan. Sekularisme adalah satu bentuk pemisahan. Kita kejar dunia sampai kita terlepas agama. Kita kejar dunia sampai akidah, akhlak, kerosakan umat, kerosakan yang bermacam-macam. Siapa saja yang kita lihat hari ini, akidahnya dengan mudah menjadi goyang. Kerana apa? Kerana mereka tidak faham. Macam mana mereka nak membawa fahaman yang kita dapat solid ni daripada Al-Quran itu
untuk diterjemahkan, nak sebut pun payah, nak diterjemahkan dalam bentuk pelaksanaan, membangunkan agama. Yang saya cerita ni hanyalah satu bentuk basic untuk kita faham bagaimana kita hari ini nak kembalikan peranan dan fungsi kita sebagai seorang yang takut. Yang Allah kata, hendaklah kamu takut dan hendaklah kamu khawatir. Orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang kita. Tahu? Nabi ni, siapa umat di belakang Nabi? Kalau kita ikut ni, kan? Kalau kita tengok fasa ni, ini kalau kata zaman Rasulullah, zaman Rasulullah. Rasulullah wafat ketika 63 tahun, 632 Masihi. Sini 2020. Sini sebelum Nabi lahir, katakanlah Nabi lahir lebih kurang tahun 571. Dikatakan Nabi lahir waktu itulah 571. Tahun gajah. Ini bukan belakang tau. Ini kalau Nabi melihat ke belakang Nabi. Tetapi di sini adalah apa yang di depan Nabi. Kalau ikut terjemahan hadis tu, apa yang lemah di belakang mereka. Di belakang mereka ni, apa yang akan mereka tinggalkan kemudian. Itu maksud ayat Quran. So, Nabi tinggalkan ke depan ni, apa yang Nabi tinggalkan? Nabi dah bagi kat kita kitab, Nabi dah bagi kat kita sunnah. Tetapi, keturunan kita ni yang kita bimbang. Selepas ini, selepas kewafatan, kematian kita pula lepas ni, bagaimana pula kita nak meninggalkan agama ni kepada anak cucu kita? Bagaimana kita nak meninggalkan kepada umat-umat Islam yang kita sendiri hari ini, adakah kita faham ataupun tidak? Apa yang kita dapat daripada Rasulullah, apa yang kita dapat daripada nenek moyang kita, apa yang kita dapat daripada pendidikan yang kita dapat secara formal daripada pendidikan, sistem pendidikan yang ada, sistem pendidikan yang sudah pun mencampur adukkan antara kefahaman yang dibawa oleh penjajah dengan kefahaman yang cuba disampaikan oleh nenek moyang kita. So, kita nak kena tahu. That's why Allah kata dalam tu, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Qaulan sadida. Hendaklah engkau sampaikan dengan perkataan yang betul, tepat. Benda yang sangat-sangat membangkitkan jiwa kita supaya kita tahu di mana duduk kita hari ni. Kita ni berdiam di mana? Diam ni cerita tentang duduk. Kita duduk kat mana sekarang ni? Di mana kedudukan kita? Dalam tempoh ni, antara kita dengan zaman Nabi ni, kan, di mana kita sedang berusaha untuk membangkitkan agama yang sudah semakin dilanda fitnah-fitnah yang semakin mencabar. Apa tindakan kita untuk membangkitkan diri kita keluar daripada fitnah agama yang semakin haru biru, semakin teruk, semakin penuh dengan perkara-perkara yang menyebabkan kita akan jadi orang-orang yang semakin dipersoalkan. Tahu, kena jadi orang yang dipersoal. Adakah kita dah berjaya menjadi orang yang dipersoal? Ataupun kita tak tahu lagi apa yang kita nak soal diri kita? So, dalam kubur, Allah tanya beberapa soalan. Allah tanya, Man Rabbuka? Siapakah pengatur kamu? So, kalau ikut fasa kejadian penciptaan ataupun satu proses pembangunan agama yang nak dibangkitkan, proses pertama yang mesti dilalui adalah proses Iqra. Iqra bismi Rabb. Bila kita cerita tentang Rabb, dalam kubur nanti pun kita akan ditanya tentang Rabb. Iqra bismi Rabb. Bacalah dengan fahaman Rabb kamu. Kan? Kita nak kena tahu tentang Rabb. Siapa Rabb kita pada hari ini? Siapa pengatur kamu hari ini? Kena tanya diri masing-masing ni. Siapa pengatur kita? Pengatur kita ni, kalau ikutkan, ati Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri. Ini surah apa? Surah 4 ayat 59. So, ati'ullah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Inilah dipanggil jalan yang lurus.
Ni satu bentuk yang lurus. Tapi kalaulah ulil amri ni di kalangan kamu ni adalah orang-orang yang kafir, dia dah tak jadi yang lurus. Sebab orang kafir, dia tak akan ikut Rasul, dia tak akan ikut Rasul ni, dan dia tak akan ikut Allah. Kafir dia akan bawa macam mana? Ni kalau jalannya lurus, katakanlah kita ni duduk di sini. Kita ni adalah umat. Kita ni adalah orang awam. Kita ni semua adalah masyarakat. Umat di akhir zaman. Bobo sikit bagi nampak. Di akhir zaman ni. Apa yang berlaku di akhir zaman? Adakah kita semakin lurus ataupun kita semakin bengkok? Sepatutnya kita kena makin lurus ni. Kan? Sepatutnya kita makin lurus. Tapi kita kebanyakannya makin bengkok. Adakah kita mengikut Allah dan Rasul ataupun tidak? Kebanyakan kita menjadi golongan-golongan yang ke kiri. Ni kita nampak. So kalau nak jadi golongan kanan, dia nak kena ke kanan. Bengkok tadi tu yang ke kiri nak dikembalikan untuk menjadi orang yang tegak dan lurus. Kembali ke kanan untuk follow step yang Allah dah nampakkan melalui Allah dan Rasul tadi. Kalau bicara Allah, ini adalah bicara kitab. Bicara Rasul, bicara sunnah. Senang. Kalau jumpa dalam Quran, apa itu kitab, apa itu sunnah, dia mesti relate. Rasul adalah bicara sunnah, Allah bicara kitab. Ini benda yang kita nak kena faham. Okay? That's why dalam bicara Kahfi, first kali dinampakkan tentang 18 ayat 1 itu bicarakan tentang kitab yang bengkok, yang kita sama-sama kena cari jalan macam mana kita nak luruskan balik. Siapa yang semakin bengkok, kita sendiri boleh ikrok diri kita. Ikrok balik diri kita ni. That's why kita kena ikrok. Tahu, prosesnya adalah proses ikrok. Ikrok kitabaka. Allah kata, surah 17 ayat 14. Ikrok balik kitab kamu. Ikrok kitabaka. Cukuplah diri kamu sendiri sebagai penghitung. Jadi orang lain tak perlu nak hitung. Tahu, kita ni tahu dosa kita banyak mana dengan Allah. Kita ni sesat setara mana dengan Allah. Kalau kita buat zina sembunyi-sembunyi, kita yang tahu sejauh mana kita dah mendekati zina tu. Adakah kita mendekati zina? Ataupun sebenarnya kita sudah pun terjebak dengan zina. Kalau terjebak saja tak apa. Kalau kata terjebak sampai tahap mengandungkan anak orang, sampai lahirnya anak haram, kemudian anak-anak haram tu pun dibunuh, telah pun mati, sampai kita menjadi pembunuh tanpa sedar, adakah sejauh itu kita jadi orang yang tersesat? Ikrok masing-masing. Baca kitab diri kamu sendiri. Baca kitab kita sendiri, kita tahu. Atau kita ni adalah orang yang kita rasa kita dah baik. Kan? Kita rasa aku ni dah baik, aku ni dah betul. Aku ni dah hasil duduk dalam keadaan Islam yang betul. Aku duduk dalam keadaan Islam yang dah benar-benar, dalam keadaan yang lurus. Kalau kita rasa macam tu, cek balik diri kita. Wal asri, innal insana lafi khus. So kita masuk dalam cerita tentang wal asr. Wal asri. Apa cerita tentang wal asr? Ramai orang nampak cerita tentang masa. Tapi kalau kita lihat dari segi kejadian, Islam bermula daripada Maghrib. Kemudian Isyak. Kemudian dia ada fasa subuh. Kemudian ada fasa zuhur. Kemudian ada fasa asar. Wal asri. Kita ni sebenarnya duduk di mana sebenarnya? Nak kena kenal ni. Kalau kata cerita masa, ni adalah cerita penghujung dah sebenarnya. Dah hujung dah. Hujung tu, hujung jadi orang yang rugi. Perjalanan kita ni, ghuraba adalah orang-orang yang gharib. Ni, mereka ni menjadi golongan-golongan yang pelik. Tahu? Jadi golongan yang pelik, golongan yang gharib, golongan yang mengasingkan diri. Itu bicara tentang tadi, Kahfi tadi tu. Mereka yang keluar daripada norma manusia untuk mencari kebenaran. Tahu, kita nak mencari kebenaran. Sebab apa? Nabi cakap tak? Inna dina bada'an ghariban. Sesungguhnya agama itu bermula dalam keadaan gharib. Nabi cakap, ni hadis Nabi. Kan? Fatuba lil ghurabai. Maka beruntunglah orang-orang yang
pelik. Apa yang mereka buat? Apa yang menyebabkan mereka ni beruntung? Allazina yuslihu. Mereka itu adalah orang-orang yang memperbaiki. Orang-orang yang memperbaiki balik apa yang sudah pun dirosakkan oleh manusia. Allazina yuslihu ma afsadan nas. Apa yang dah pun dirosakkan oleh manusia. Min ba'di min sunnati. Selepas kematianku daripada sunnahku. So ini golongan-golongan yang Nabi nampakkan sebagai saudara-saudara Nabi yang nak jadi golongan-golongan yang gharib tadi. So bila dah mereka dapat Islam dalam keadaannya asing, pelik, macam mana Nabi dapat dalam keadaan yang asing? Nabi dapat pun waktu malam tak? Nabi dapat dalam keadaan malam. Perjalanan Nabi itu dalam keadaan gelap. Untuk Nabi buat apa? Untuk Nabi bangkit. Bangkit dalam keadaan Islam itu nak dizahirkan balik. Ni proses penzahiran. Untuk Islam itu dizahirkan balik, dinampakkan balik, diperlihatkan balik keunggulan agama ni, keindahan akhlaknya, kecantikan umat dia. Kepatuhan kepada Allah itu melebihi segala isi dunia. Itu proses yang kita nak nampakkan. That's why wal asri innal insana lafi khusr. Manusia itu dalam keadaan yang rugi. So kalau kata kita ni hidup dalam keadaan rugi ni sebab apa? Sedar-sedar nak mati dah. Kita tidak pun melalui satu fasa yang kita kena bangkit mendirikan perintah solat. Solat itu ceritanya mencegah keji dan mungkar. Jadi kalau kata kita hidup dalam kegelapan, lama tak gelap kita, tak bangkit-bangkit. Kita duduk dalam keadaan yang tak bangun-bangun. Dibuai lena. That's why, ya ayyuhal muzammil. Wahai orang yang berselimut. Qumil laila illa qalila. Bangkitlah di waktu malam. So, fasa malam itu bermula daripada maghrib. Jadi orang-orang yang berjalan malam ni adalah orang-orang yang sedang mencari cahaya, mencari petunjuk. Nak sampai ke subuh tu, panjang malam ni. So, kita cek balik. Dah berapa tahun kita dalam keadaan yang rugi? Dah berapa tahun kita dalam keadaan yang macam mana? So, asar ni tak lama ni. Lepas ni nak masuk maghrib. So, adakah kita akan kekal dalam keadaan asar ataupun kita nak masuk ke dalam golongan-golongan yang gharib, golongan-golongan yang menjadi orang-orang yang pelik. Pelik sebab kita dah mula melihat fitnah yang berada ini perlu kita laksanakan islahnya. Allazina amanu, illal ladzina amanu, dinampakkan illa, kecuali. Kita nak jadi orang-orang yang berkecuali. Golongan-golongan yang mendapat nikmat, golongan yang beruntung. Rugi lawan dia untung. Siapa golongan-golongan untung? Illa allazina amanu, illal ladzina amanu. Golongan-golongan yang beriman. Inilah yang beriman. Beriman, dia ada 3 elemen. So, kita ni nak membawa kepada pertama elemen ilmu. Kemudian, dia mesti membawa percaya. Dengan percaya itu akan menyebabkan kita yakin. Ini proses beriman. Ilmu bermula dengan ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Itu proses dia. So, daripada ilmu, dia menerbitkan kepercayaan. Kepercayaan itu akan melahirkan keyakinan. Satu-satu peringkat. Sebab iman bicara tentang tasdik biqalbi. Dia mesti mensidikkan dengan hati dia. Kemudian, dia mesti takrir bil lisan. Dia mesti berikrar dengan lisan dia. Lalu, dia akan menampakkan dengan wa arkanu bil amal, dan nampakkan setiap pelaksanaan agama itu dengan rukun-rukun dia. That's why kalau kita solat ada 13 rukun. Kalau kita nikah ada 5 rukun. Kalau kata kita beriman ada 6 rukun. Kalau kita masuk Islam, kita ngaku kita Islam, ada 5 rukun. Semua benda itu dilaksanakan secara rukun. Tak boleh kita main bedal saja. Dia mesti rukun. Setiap rukun itu hujungnya mesti tertib. Jadi adakah kita ni jadi orang yang tertib dalam agama kita ataupun kita jadi orang yang bersangka-sangka? Allazina amanu wa amilus solihat. Dan kita mesti menjadi orang-orang yang beramal.
Jadi nak jadi orang yang beramal ni, amal ni dalam Quran semua diterjemahkan, sedangkan amal ni ada 3 maksud selain daripada amal ini. Dia ada fi'il, fa'ala dan juga sona'a. Pun cerita amal. Apa yang kita nak kena tahu? So amal ini bicara kerja, fi'il bicara perangai ataupun kita panggil habit, sona'a ini bicara hasil kerja. Productivity. Ini dipanggil productivity. So, bila sentuh tentang productivity, soalan dia adalah bagaimana sepanjang timeline ini tentang bicara solat, how produktif solat kita. Solat bicara mencegah keji dan mungkar. Adakah kita berjaya mencegah keji mungkar manusia? Kita menampakkan kemungkaran yang ada depan mata kita. Apa saja yang Allah nampakkan kemungkaran umat di akhir zaman ni banyak. Apa tindakan yang kita buat untuk mencegah keji dan mungkar yang berlaku? Ataupun kita ni relax, pualo saja, boleh bertoleransi, kan? Kita masuk saja hedonism, hiburan, kita toleransi dengan hiburan. Masuk sekularisme, kita layan sekularisme. Riba masuk, enjoy the riba. Tak ada rasa bersalah pun. Kita termasuk dalam golongan-golongan yang termasuk menggunakan riba itu sebagai instrumen kepada sistem kewangan agama kita pula. So, banyak benda yang Nabi dah buat. Contohnya, dalam khutbah wadak tu, dalam haji yang terakhir, Nabi nampakkan bahawa Nabi hari ini dah mengharamkan riba. Perintah Allah mengharamkan riba, Nabi dah bangkit dan Nabi dah menghapuskan sistem riba. Kemudian Nabi memberi satu pesanan. Nabi cakap apa? Syaitan telah berputus asa dalam perkara-perkara yang besar. Ini cerita syaitan. Apa jadi? Syaitan dia dah putus asa. Dalam perkara apa? Perkara yang besar. Tapi dia belum berputus asa untuk menyesatkan manusia dalam perkara yang kecil, halus. Benda-benda yang halus, benda-benda yang kecil, syaitan ini dia cukup pandai, cukup bijak, cukup licik untuk masuk ke dalam pelbagai instrumen doktrin dakwah pemesongan yang kecil-kecil. Tahu? Daripada 100 fakta, dia tak perlu masukkan 100 fakta itu dalam bentuk pemesongan yang tipu. Dia cuma ambil satu fakta yang dia pesongkan. Manusia nampak 99 yang lain tu dah cukup besar. Semua dah betul. Satu benda saja dia pesongkan. Orang tak sedar pun yang satu itu pun sebenarnya adalah benda yang salah dan mereka anggap semua itu benda yang betul. Itu liciknya syaitan. Dia tak perlu banyak. Dia masuk satu. Daripada 100, dia masuk satu. So, kita pun dah kena benda yang sama. Itu yang dilakukan oleh Snow Agronje. Kita tak sedar apabila dia masuk ke Nusantara, banyak hadis-hadis palsu yang ditanam, kemudian dia masukkan dengan pelbagai instrumen-instrumen agama yang salah, diletakkan dalam bentuk maqasid. Maqasid ni maksudnya diletakkan dengan maksud dan tujuan yang salah. Kita rasa betul. Contoh yang paling mudah sekali adalah bila mana dia memesongkan kefahaman kita nak membaca Quran secara terjemahan. Dia tak bagi kita faham. Dia kata nak baca Quran, baca. Tapi jangan baca Quran terjemahan ni. Nanti kau baca Quran terjemahan, nanti kau jadi sesat. Habis. Semua nenek moyang kita lah. Termasuklah ayah saya dulu, waktu muda-muda dululah. Waktu kita kecil dulu tu, dia tak bagi kita baca Quran ni. Sebab apa? Tak boleh ni. Nanti kau baca sorang-sorang, nanti kau baca dengan setan. Antara benda yang kita dapat dululah. Kecil-kecil dia pesan macam tu. Sebab bimbang kalau kata kita tersalah baca. Padahal yang kita nak baca tu Quran. Yang kita kena buat, bukan kita tak baca. Sebenarnya kita kena baca. Tetapi berguru. Berguru ni yang kita tak buat. Cari guru supaya guru mampu untuk memberikan kita kefahaman. Guru yang rasyid. Guru yang jelas. Guru yang nampak macam mana kita nak kena bawa agama ni kembali semula kepada agama yang benar. Kembalikan balik Islam ini supaya kita jelas. Bawa balik Islam ini kembali semula ke tempat yang asalnya. Bawa Islam ini kepada tempat yang apa yang Allah kehendaki.
Bukan apa yang manusia kehendaki, apa yang kita kehendaki. Kita nak kena follow Allah, bukan Allah tu nak kena follow kita. Kamu yang memerlukan Allah, bukan aku yang memerlukan kamu. Allah kata macam tu. So kita hari ni, kita nak gunakan Quran sebagai satu bentuk pedoman, sebagai satu bentuk layout yang akan memberikan kita peta kehidupan, jalan dan menampakkan kita kembali balik ke tempat asal kita. Mana kita nak bawa balik Islam ni? Adakah kita nak jadikan Islam ini hanya sekadar satu bentuk ritual agama semata-mata, ataupun kita nak jadi sebahagian daripada orang-orang yang diberikan amanah untuk mengembalikan balik agama ini di tempatnya. Bila kita kata macam tu, kembalikan balik agama ini di tempatnya, ini bicara adil. Adil meletakkan sesuatu pada tempatnya. So kita hari ni kena cek balik diri kita ni. Mengadili balik diri kita. Menghukum diri kita. Tu 17-14 tadi tu. Iqra' kita bakal, cek balik diri kita, muhasabah balik diri kita. Kita ni berada di mana? Kita sedang mengikut jalan siapa? Kita sedang mengikuti jejak siapa? Kita sedang dituba, didoktrin, dipengaruhi oleh fahaman siapa? Fahaman Allah ataupun kita selama ni mengikut fahaman-fahaman manusia yang lain? Iqra' bismi Rabb. Baca dengan fahaman Rabb kita. Kaji balik dengan fahaman Rabb kita. Jadikan kita ini sebagai manusia yang sedar kita ni berada di atas landasan yang sama dengan Nabi sedang bawa, ataupun kita berada di track lain. Off track. Maksudnya, yang lurus tadi tu, kita duduk dalam golongan-golongan kiri tadi. Golongan kiri, kok mana pun, kita kena bantu dan apit untuk kembali kepada jalan yang lurus. Golongan kanan. Alright. Itu sains yang kita nak cuba bincangkan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan tadi itu sebenarnya adalah satu layout flow perjalanan kita hari ini daripada zaman Rasulullah, daripada zaman Nabi-Nabi terdahulu. Mereka pun mendapat wasiat yang sama, wahyu yang sama, perintah yang sama untuk membangunkan agama. Tapi sampai pada satu kadar masa manusia berubah. Itu qada dan qadar. Kadar masa manusia menjadi lalai. Manusia menjadi leka. Manusia menjadi hanyut jauh daripada kehendak agama. Dan apabila kadar itu cukup, haulnya cukup, tertunai, qada dan qadar itu tertunai, maka akan berlakulah kiamat. Kiamat itu cerita kebangkitan. Jadi kalau kita baca, rukun iman bermula daripada Allah kepada apa? Allah, kitab, Allah, malaikatnya, kitabnya kepada Rasul dan Nabinya, lalu ada qada dan qadarnya, maka akan berlakulah kiamat. Itu flow macam mana kita nak kena faham. So bila berlaku qada dan qadar tu, dah tertunai dah apa yang Allah nak nampakkan. Apabila fasa ini sudah cukup haulnya, maka akan dibangkitkan umat yang menggantikan umat terdahulu. Al-mujrimin Allah kata dalam Quran. Golongan-golongan yang nak digantikan. So kita ni adalah golongan mana? Kalau kita nak meninggalkan keturunan-keturunan kita, keturunan kita itulah yang akan menggantikan kita. So kita akan digantikan dengan umat yang lebih baik atau umat yang lebih buruk? Allazina amanu wa amilu salihat. Mereka ini adakah adalah orang-orang yang akan melaksanakan amalan yang soleh, amalan yang akan melakukan islah, allazina yuslihu. Perkataan tadi tu Nabi gunakan dalam satu bentuk signal ataupun satu bentuk nak nampakkan kepada kita apa yang akan kita kena buat once kita dah nampak tanda-tanda. Quran adalah cerita tanda-tanda. Quran adalah cerita tentang macam mana kita nak melaksanakan perintah Allah itu dengan kafah. Kita nak buat secara total, keseluruhannya. Bukan kita nak buat secara sikit-sikit, ambil apa kita suka, tinggal apa yang kita tak suka. Itu yang syaitan buat. Dan jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Innahu lakum aduun mubin. Kan kalau kita nak buat masuk Islam secara kafah, ya ayyuhallazina amanu qulu fi silmi kafah. Buat semua. Kalau fakta itu 100 total adalah totally true. Bukan 100, satu faktanya kita masukkan fakta yang batil, yang tidak betul, tidak benar. So kita nak kena jadikan orang yang macam tu. So dalam keadaan umat Islam hari ini semakin terpesong, apa peranan kita pula dalam kita nak membangunkan agama? Apa part dan peranan kita dalam berfungsi sebagai orang yang nak mengembalikan Islam kepada tracknya yang asal? Okey, tu yang kita nak kena faham. So Ashabul Kahfi
adalah satu proses bagaimana kita nak melihat fenomena-fenomena itu akan berulang balik. Akan berulang dan berulang. Sampailah bila-bila, sampai keadaan Islam itu kembali dizahirkan, diletakkan kembali kepada tempatnya. So, adakah kita dah jadi orang yang meletakkan Islam pada tempatnya? Jangan sembang jauh-jauh lagi kat dunia ke, dekat dalam isu politik negara ke, masuk dalam cerita tentang kita nak mengubah apa yang sedang berlaku dekat Palestin ke apa semua tu. Kita lihat dulu dalam rumah tangga kita. Jangan pergi jauh-jauh, tengok rumah kita dahulu. Adakah kita dah meletakkan fungsi anak kita betul pada tempatnya? Kita letakkan fungsi isteri kita betul pada tempatnya. Kita letakkan fungsi kita sebagai bapa ni tepat pada tempatnya. Adil di situ adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau semua ini masih berterabur, fungsi anak, fungsi isteri, fungsi ibu, fungsi bapa, fungsi suaminya masih lagi lengkong, masih lagi tak betul, dan di situ ada unsur-unsur kezaliman. Kita sedang zalim dalam meletakkan diri kita sebagai pengatur rumah tangga. Kita meletakkan kezaliman, zalim dalam kita mengurus rumah tangga. Seorang yang zalim, orang yang berada dalam zulumat, berada dalam kegelapan. Kegelapan kita sedar-sedar saja, wal asri. Dah rugi dah. Anak dah besar, kita tak sempat repair dia orang. Dah dapat cucu dah. Cucu pula mewarisi habit-habit yang ada pada anak kita. Dah rugi. Kita pula sedar-sedar dah nak mati. Dan kita tak sempat pun nak berkhidmat. Wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita tak sempat pun nak berkhidmat untuk agama Allah. Yang kita khidmat hanya untuk diri kita. Kita Islam, kita cuma buat ritual, kita cuma berdoa dan kita mengharapkan dengan doa kita tadi tu mengubah fenomena akhir zaman ni. Adakah dengan doa kita itu mampu mengubahnya? Allah kata dalam Quran, Allah tidak mengubah nasib sesuatu kaum, melainkan kaum itu sendiri mengubah nasib mereka sendiri. So, kita kena ubah apa yang ada dalam masyarakat kita, tetapi bukan terus mengubah mereka, melainkan bermula daripada perubahan daripada diri kita dan keluarga kita. Hu anfusakum wa ahlikum naro. Perihalalah diri kamu dan ahli keluargamu daripada api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. So, adakah kita nak kekal menjadi manusia yang berkepala batu, yang duduk dalam suasana akhir zaman ini, masing-masingnya kepala kerah batu, belaka semua ni pakat kerah kepala. Tak nak berubah, suka dengan apa yang kita dapat pada hari ini dan kekal dalam keadaan kita menjadi manusia-manusia yang lalai, yang seawal macam mana kita buka tadi tu. Adakah kita nak kekal menjadi orang yang ghafilun, yang diberi lengah? Kita berlengah dalam urusan-urusan agama, sedar-sedar kita dah mati. Itu yang kita tak nak. Okey, itu sajalah pada hari ini. Terima kasih kepada semua yang menonton, semua yang dah bersama-sama dengan kami daripada pagi tadi sampai sekarang ini dah pukul 11.18 pagi. InsyaAllah mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian yang dikongsikan tadi itu nampakkan gambaran macam mana kita nak kena keluar daripada situasi akhir zaman yang semakin panas, semakin ramai. Mudah-mudahan Allah memberikan kita jalan. Tadi kita cuma baca satu saja soalan dalam kubur. Allah tanya, malaikat tanya, siapakah pengatur kamu? So, jawab yang itu dulu. Soalan lain tu banyak lagi. Kita boleh jawab ke tidak? Jawab dulu soalan pertama, siapa pengatur kamu? Kalau kita tengok tadi, pengatur kita tu dah ada kat atas sekali adalah Israel laknatullah, itulah yang paling besar sekali yang sedang mengatur dunia ni. So, kalau kita duduk di dalam sistem mereka, duduk dalam doktrin mereka, duduk dalam dakwah mereka, banyak duduk dalam hiburan-hiburan yang mereka taja, maka kitalah yang menjadi orang-orang yang diatur oleh Israel laknatullah itu. So, mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah, Allah berikan kita taufik, Allah berikan kita petunjuk jalan keluar macam mana kita nak kembali duduk dalam sistem yang benar. InsyaAllah doa kita itu disertai dengan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau lah aku mengabdikan diri dan kepada engkau lah aku memohon pertolongan. Wasta'inu bi sabri wa salah. Maka nak dapat pertolongan itu kita kena solat dan sabar. Proses dia tak boleh berhenti. Daripada maghrib, isyak, subuh, zuhur, asar, proses dia adalah proses kita membangkitkan agama. 5 fasa itu adalah 5 fasa untuk kita membangunkan balik Islam. Jadi kita solat sebagai tiang agama. So, kalau kita tidak membangkitkan Islam ini, kita menegakkan tiang agama ini, maka Islam ini lama-lama akan hilang dengan sendirinya.
Anak kita pun tak faham kenapa dia solat. Anak kita tak faham kenapa dia baca Quran. Anak kita baca Quran, kita hanya mengharapkan pahala semata-mata. Padahal banyak strategi yang ada dalam Quran itu, kita gagal untuk memahami dia. Okey? Itu saja daripada saya pada hari ini. Esok pukul 10 pagi, jadi insyaAllah kita akan masuk kepada program parenting Al-Quran Minded. Preview bukan program lagi. Preview dulu untuk kita bawa. Siapa-siapa yang berminat, siapa-siapa yang berhajat, mungkin nak anak dia masuk dalam program ni, mungkin kita sendiri nak duduk dalam program yang mungkin akan membawa kita kembali semula kepada satu bentuk proses untuk kita kembali balik fitrah dalam rumah tangga kita. Dengan apa? Dengan konsep parenting berasaskan Al-Quran. So kita ada 3 topik, 3 isu ataupun 3 tema. Tema pertama Al-Quran, tema kedua solat dan tema ketiga akhlak. So 3 ini adalah bentuk silibus dan sesi yang berbeza. Cuma macam mana kita nak masuk secara package ataupun a la carte. Nanti kita akan terangkan dalam preview esok hari. Pukul 10 pagi, waktu yang sama, kita akan duduk dalam program yang sama ni, bicara maqasid juga, tetapi kita lebih kepada preview sesi parenting Al-Quran Minded. Nanti kita akan bagi satu form. Dekat form tu, siapa yang berminat boleh isi, nak form yang mana, nak apa semua. Dan mana-mana yang dah pun isi form sebelum ni, saya akan hubungi dan kita akan maklumkan tentang perjalanan program yang kita akan bangunkan selepas ini. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah murahkan rezeki kita, Allah permudahkan jalan kita dalam usaha untuk kita mencari kebenaran itu. InsyaAllah. Okey, itu sajalah daripada saya. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Mudah-mudahan Allah memberikan kita hidayah dan permudahkan kefahaman kita, insya-Allah. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.